Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Kembali bersiaran Jumaat 9 malam untuk kita bawakan forum bicara ad-din untuk sahabat pendengar setia Radio IKIM yang mengikuti siaran ini. Alhamdulillah, kita dah bersiaran dari Sabtu ke Jumaat untuk kita bawakan forum bicara ad-din ini, untuk kita dengarkan satu lagi diskusi bersama dengan panel kita, pakar dalam bidang masing-masing untuk mengetengahkan satu isu yang kita bawakan. Dan pada malam ini kita akan mengupas satu lagi aspek berkenaan dengan kehidupan disyukuri, pemergian diredai. InsyaAllah berhadapan dengan suasana hari ini dalam ketidaktentuan yang kita hadapi ekoran pandemik COVID-19, dalam suasana sekatan perjalanan penuh yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ini, tak lain tak bukan untuk kita memutus karantin jangkitan, kita nak landaikan keluk jangkitan COVID-19 ini. Dan dalam suasana hari ini juga, ekoran pandemik ini ramai yang kehilangan ahli keluarga kerana pandemik COVID-19. Dan malam ini kita akan mengupas tentang aspek kehidupan itu dan juga aspek kematian, iaitu pemergian yang diredai. InsyaAllah kita bersama dengan dua orang panel saya untuk forum bicara ad-din pada malam ini. Yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Omar Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Dr. hari ni Alhamdulillah sihat Faiz. Alhamdulillah, insyaAllah banyak yang bakal kita dengarkan bersama-sama pada malam ini. Tak lain tak bukan peringatan untuk kita semua untuk kita berhadapan dengan satu situasi yang sangat pasti dalam kehidupan kita tentang kematian. Juga bersama dengan kita panel kedua kita pada malam ini yang berbahagia Dr. Suhazli Abdullah, merupakan pakar perubatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Doktor kesudian bersama dengan forum bicara ad-din bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk kita dengar lebih lanjut lagi tentang suasana yang kita hadapi saat ini, berhadapan dalam suasana getir COVID-19 dan juga pandemik ini. Dan awal kita nak bercakap tentang kehidupan disyukuri, pemergian diredai. Dekat tajuk tu pun kita nak kena betul-betul faham tentang makna hidup tu sendiri, bagaimana benar-benar kita menghayati kehidupan yang kita lalui hari ini. Adakah kita betul-betul jadi hamba Allah yang bersyukur atas setiap aspek kehidupan yang diberikan dalam hidup kita. Dan dalam satu lagi aspek, bila ada cerita tentang hidup, ada juga cerita tentang kematian. Adakah kematian yang datang itu kita benar-benar redha atas pemergian dan juga kematian itu. Dan insyaAllah awal ini kita nak dengarkan mukadimah bersama dengan bahagia Dr. Farid sendiri. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepada sahabat pendengar macam mana dalam Islam, akidah Islam kita ni mengajar kita untuk mengenal hakikat kehidupan dan juga kematian. Apa yang diajarkan dalam kehidupan kita ni, Doktor? Ya, terima kasih Faiz. Yang saya hormati Dr. Suhazli Abdullah yang merupakan panel bersama pada malam ini dalam forum bicara ad-din kita. Seterusnya para pendengar yang kita hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita dalam pelbagai bentuk, termasuklah nikmat kehidupan seperti mana yang kita nak bincangkan pada malam ini. Dan seperti yang Faiz sebut tadi, ternyata ketika pandemik melanda kita sekarang ini, salah satu dugaan yang Tuhan berikan kepada kita selain dari pandemik itu sendiri ialah kita kehilangan pelbagai perkara dalam kehidupan. Ada dalam kalangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kehilangan kerja misalnya. Ada yang disebabkan kehilangan kerja maka sudah pasti kurang pendapatan. Dan hasil dari itu ada juga, kesan dari itu juga kadang-kadang membawa kepada kesan yang lebih buruk, iaitu kehilangan saudara mara, kehilangan sahabat handai, kehilangan orang terdekat yang tersayang disebabkan oleh penyakit itu sendiri. Dan mungkin yang lebih menyedihkan, yang lebih malang, ada dalam kalangan masyarakat yang mereka sendiri nak menghilangkan ataupun nak melenyapkan nyawa dan diri mereka sendiri akibat mungkin tekanan dalam pandemik atau wabak yang kita hadapi sekarang ini. Oleh kerana itu, seperti yang Faiz tanyakan tadi, penting untuk kita sebagai orang Islam memahami
apa yang diajar oleh akidah kita, akidah Islam berkaitan dengan hakikat kehidupan dan hakikat kematian ini. Dua perkara yang amat berkait antara satu dengan yang lain. Kewujudan sesuatu bermakna ketiadaan sesuatu satu lagi, hidup dan mati itu. Mungkin dalam masa yang singkat, Faiz, saya boleh sentuhkan apa yang Quran sebut. Pertama sekali, hidup dan mati ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan satu perkara natural. Sekarang ni orang rasa hidup mati itu benda yang tidak, kadang-kadang tidak berkait dengan ketentuan. Oleh kerana itu, bila berlaku kematian, mereka akan terkesan begitu kuat sekali dalam jiwa mereka, sedih, dan ada yang menunjukkan emosi yang melampau. Mungkin kerana mereka terlupa bahawa hidup dan mati itu sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada ketentuannya. Dan itu jelas dalam Al-Quran disebut bahawa misalnya dalam surah Al-Waqiah disebut nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami telah tentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan, ataupun tidak ada orang yang akan lebih berkuasa atas kematian dan kehidupan itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu Allah Ta'ala itu juga dipanggil Al-Muhyi wal-Mumit. Allah Ta'ala itulah yang memberikan hidup dan Allah Ta'ala juga yang memberikan kematian. Jadi kalau kita ada keyakinan terhadap perkara tersebut, maka cara kita melihat kehidupan ini dan kematian itu tidaklah begitu beremosi sehingga kadang-kadang kita terlanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Itu satu, Faiz. Yang keduanya, mengapa kalaulah kehidupan dan kematian itu dari Allah, kenapa Allah jadikan kehidupan dan kematian? Itu juga dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah Al-Mulk yang kita selalu baca, bahawa sesungguhnya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan itu dengan tujuan untuk menilai siapakah dalam kalangan hamba-hambanya yang terbaik amalannya. Jadi maknanya hidup dan mati itu juga bukan dijadikan Tuhan tanpa sebab, tanpa matlamat. Sebenarnya dia punya matlamat yang penting bagi kehidupan manusia, iaitu ia merupakan satu ujian untuk semua manusia. Ujiannya ujian apa? Ujian untuk kita ini dalam jangka masa yang Tuhan berikan kehidupan kita yang kita pun tak tahu berapa panjang. Dalam kesempatan yang ada itu, kita harus berusaha untuk menjalani kehidupan itu dengan terbaik. Seperti orang melalui ujian lah, Faiz, masanya tak panjang, kadang-kala soalannya sukar. Samalah dalam kehidupan kita ni, ada time soalan senang, maksudnya kehidupan kita tu agak senang. Tapi hari ini, ketika wabak ini, dia samalah seperti orang yang menjalani peperiksaan menghadapi soalan-soalan yang sukar, soalan-soalan yang susah. Jadi sebab itu perlu kuat kesabarannya, dan mungkin perlu bersedia sentiasa tentang hakikat-hakikat yang mungkin akan datang selepas itu. Itu satu perkara yang penting. Jadi kalau orang tahu bahawa hidup ini dia bukan main-main, sebab Quran juga sebut fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka bahawa kami, iaitu Allah Ta'ala, menjadikan kamu hidup kamu itu sia-sia saja, suka-suka saja, dan kamu tidak akan pulang kepada kami? Itu satu persoalan yang begitu mendalam maknanya untuk kita faham bahawa we are not here to play around. Orang Kelantan cakap kan, maknanya kita bukan hidup ini nak suka-suka, tetapi dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahawa Tuhan jadikan jin dan manusia itu tidak lain melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya Faiz, semua benda jelas dalam konteks kehidupan manusia ini. Tuhan telah tentukan
dan Tuhan telah berikan maklumat-maklumat bahawasanya ada tugas yang kita nak jalankan, ada matlamat yang kita harus capai, dan apakah perkara-perkara yang kita kena bersedia itu pun banyak diajar oleh Al-Quran dan juga oleh Nabi misalnya. Dan satu yang mungkin poin akhir Faiz ya, yang menarik dalam Al-Quran juga mengatakan bahawa sebenarnya kehidupan yang sebenar tu bukan di sini. Itu menarik juga. Kita duk ingatkan hidup kita ni adalah segala-galanya kan. Tetapi yang menarik dalam Al-Quran disebut wa anna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya darul akhirah, iaitu kampung akhirat kita yang akan kita lalui nanti selepas kita hidup. Kata Al-Quran. Jadi itu menunjukkan bahawa benar bahawa di dunia ini kita hidup, tetapi kehidupan kita di dunia ini sebenarnya amat sementara sifatnya, dan sebenarnya Allah jadikan kehidupan kita di dunia ini sebagai satu persiapan untuk kita melalui satu bentuk kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Lahiyal hayawan. Hayawan ni bukan maksud haiwan macam kita faham tu, tapi hayawan tu kehidupan lah. Dan itulah kehidupan yang sebenar. Jadi maknanya kalau kita orang Islam faham apa yang diajar oleh agama kita, mereka tahu macam mana letakkan diri mereka dalam konteks kehidupan di dunia ini. Pertama, dia bukan hidup yang segala-galanya. Ada satu kehidupan yang lebih panjang, lebih abadi. Malah Quran sebut walal akhiratu khairun wa abqa. Yang hidup di sana tu nanti dia lebih baik dan lebih kekal. Jadi dah pastilah yang di dunia ini dia kena betul-betul gunakan untuk persediaan pergi kepada tempat yang paling kekal dan yang paling baik itu. Jadi balik kepada kesimpulan saya, balik kepada soalan Faiz tadi, dalam konteks hari ini kita menghadapi pandemik ini, kalaulah kita benar-benar memahami konsep ataupun hakikat kehidupan dan kematian, bahawa kematian itu bukan segala-galanya, kita akan menghadapi lagi kehidupan yang sebenar itu, maka kita lebih tenang sebenarnya, kita lebih tenang, dan kita akan menghadapi berita khabar daripada sahabat-sahabat kita yang pergi itu juga dalam satu bentuk ketenangan, kerana kita tahu mereka juga sama seperti kita akan berpindah ke satu kehidupan lain yang cukup abadi, iaitu di akhirat. Wallahualam. Terima kasih Dr. Farid untuk awal itu mukadimah berbicara kita pada malam ini berkaitan dengan kehidupan disyukuri, pemergian diredai. Bukan bermakna kita tidak sedih akan pemergian saudara kita, sahabat kita, ahli keluarga kita ekoran pandemik ini. Ujian ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tauhid iman kita pegang. Ujian begitu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ujian ini yang akhirnya ada menyebabkan kehilangan nyawa dan sebagainya juga berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah agar kita redha atas setiap yang berlaku dalam kehidupan kita. Mukadimah berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Terima kasih Doktor, dan insyaAllah kita nak bersama dengan yang bagi Dr. Suhazli, pakar perubatan keluarga KKM, untuk bercerita tentang hari demi hari ini kalau kita lihatkan kepada angka-angka positif COVID-19 dengan varian-varian baharu yang muncul hari ini. Angka di ICU juga, unit rawatan rapi yang memerlukan ventilator pun amat membimbangkan, dan hari ini angka kematian juga masih kekal 2 digit ada, sehingga hari itu mencecah 3 digit angka kematian. Itu perkara yang perlu kita bimbangkan. Kita bukan menolak soal takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tentang aspek kematian itu, tapi bagaimana kita berjaga, berwaspada daripada pandemik ini. Dan kita nak melihat peningkatan kadar kematian berikutan pandemik ini berpunca daripada 3 faktor utama, Doktor, yang merangkumi sistem perkhidmatan kesihatan yang kini berada pada tahap kritikal, tahap yang genting. Kelesuan petugas-petugas kesihatan, bagaimana mereka dari awal PKP 1.0 sehingga kini masih lagi berperang bersama-sama dengan petugas barisan hadapan yang lain untuk memerangi COVID-19 ini. Dan ada juga kes-kes yang sekarang ni kita tahu, kes sporadik yang mengakibatkan jangkitan ini yang tiada gejala, yang tiada menunjukkan sebarang simptom, yang mana pesakit positif yang lewat dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan sahabat pendengar situasi semasa keadaan yang membimbangkan, bukan sahaja di negara kita, bahkan satu dunia alami situasi ini, Doktor. Silakan. Bismillah walhamdulillah.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Faiz Osman sebagai moderator dan DJ pada malam ini. Yang saya hormati rakan panelis Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarak IKIM, dan para penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya apabila mendengar untayan kata di permukaan ataupun permulaan yang telah diungkapkan oleh Dr. Muhammad Farid tadi, saya rasa syahdu dan saya rasa terasa ialah sesuatu kehidupan itu kadang-kadang kita perlu syukuri apa yang kita lalui selama lebih kurang 18 bulan sudah kita berada dalam pandemik ini. Dan kepada arwah ataupun sesiapa yang telah pergi meninggalkan kita, sama ada mati akibat daripada COVID ataupun seumpama dengannya ataupun selain daripada COVID, itu adalah satu yang kita doakan supaya pemergian mereka adalah satu pemergian yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah disebut oleh Haji Faiz tadi, mengatakan bahawa kita ini sudah berada dalam keadaan, boleh saya katakan fatigue ataupun dalam keadaan letih. Letih dari segi fizikal, letih dari segi mental, dan di sudut kesihatan juga kita sudah letih, dan juga letih dari sudut politik dan ekonomi. Boleh saya katakan demikian sebab apabila kita melihat kepada paparan-paparan akhbar daripada berita-berita yang keluar di dada-dada akhbar dan juga dalam radio dan juga dalam media-media sosial, kita nampak kebanyakan daripada kita sekarang ni sudah seolah-olah macam semua nak bercakap. Semua nak melebihi apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, terutama sekali Kementerian Kesihatan dan Kementerian MOSTI itu sendiri yang berusaha untuk mendapatkan dan memberikan vaksinasi kepada seluruh rakyat. Ini menunjukkan bahawa negara kita sudah berada dalam keadaan saya boleh anggapkan, walaupun mungkin tidak ada satu kajian khusus berkaitan dengan itu, saya boleh anggap bahawa kita semua berada dalam keadaan yang letih, berada dalam suasana tersebut. Sebab 18 bulan ini bukan satu tempoh yang agak pendek, tapi ianya agak lama dan kita risau dan kita bimbang, kita drag lagi ataupun kita bawa lagi pandemik ini ke satu jangka masa yang mungkin kita tak tahu. Sebagaimana yang dianjurkan ataupun yang dibuat satu kajian oleh Bloomberg menyatakan bahawa kita ini kalau kita tidak betul-betul mengawal pandemik ini sebaik mungkin, terutama sekali dalam proses program pemberian vaksinasi dalam negara kita yang pada peringkat awal dulu saya nampak terlalu lambat kerana mungkin perolehan vaksin itu sendiri. Bloomberg menganggarkan bahawa kemungkinan besar negara kita akan ambil masa lebih kurang dalam 5.8 tahun atau lebih kurang dalam 6 tahun, minta maaf, dalam 6 tahun. Jadi saya rasa kalaulah kita dibawa permainan ini ataupun dibawa pandemik ini lagi lama, saya tak tahu apa akan jadi dalam negara kita dengan terutama sekali dari segi ekonomi dan sebagainya. Sebab itulah kita di bawah Kementerian Kesihatan, terutama sekali Tan Sri Datuk Seri DG selalu menyebut berkaitan dengan life and livelihood untuk menjaga nyawa dan juga kehidupan. Jadi untuk mengimbangi kedua-duanya inilah perlu kita buat dengan sebaik mungkin. Sebab itulah alhamdulillah setakat ini beberapa strategi yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan terutama sekali bagi mengekang virus ini supaya tidak terus merebak dalam masyarakat. Antaranya adalah menggunakan kaedah kita nama dia sebagai kita find, kita test, kita trace, kita isolate. Ini adalah kaedah, sebenarnya kaedah ini sebenarnya tidak lari daripada syariat Islam itu sendiri. Maksudnya apabila sesuatu penyakit itu berada dalam masyarakat, kita kena cari di mana punca dia, di mana indeks dia. Dan apabila kita cari melalui saringan-saringan yang kita lakukan secara bersasar, kita akan buat uji kaji dan kita akan isolate, quarantine. Kalau positif, kita akan quarantine. Dan quarantine itu sendiri pun dianjurkan oleh agama
Islam. Mungkin saya tak perlu ulas lanjut berkaitan dengan itu. Tetapi inilah flow yang kita buat, kita isolate, dan sakit-sakit yang dimasukkan ke ward apabila telah mencapai kategori 3, 4 dan 5. Untuk maklumat para penonton dan rakan panelis dan Faiz sendiri, bahawa untuk COVID-19 ini ada 5 kategori yang utama. Yang pertama, dia positif tapi tidak bergejala. Yang kedua, dia positif bergejala ringan. Yang ketiga, 4 dan 5 ni yang kita bimbang dan kita risau. Sebab dia 3, 4, 5 dia positif dan bergejala teruk. Sehingga kita kena bantu mereka dari sudut oksigen. Kita bantu mereka untuk cairkan darah. Sebab apabila COVID masuk dalam darah, dia akan menyebabkan pembekuan darah. So kita akan bagi bantu untuk cair darah. Dan apabila COVID ni masuk dalam badan, ini menyebabkan berlaku radang di paru-paru dan juga di dalam badan dan juga organ-organ yang terlibat. Kita akan bagi ubat anti radang. Kalaulah pernafasan kita punya paru-paru sudah tidak dapat menggunakan tenaga luar melalui rongga, melalui anggota paru-paru kita terpaksa bagi ventilator. Kita terpaksa masukkan ventilator untuk membantu pernafasan. Jadi kalau kita tengok daripada jumlah sekarang ini 700,000 lebih, 20% daripada 700,000 itu akan masuk kepada kategori 3, 4 dan 5. Cuba bayangkan daripada 700,000 itu, 20% daripada 700,000 itu berapa bebanan yang kita akan terima. Pertama, bebanan pesakit itu sendiri. Yang kedua, bebanan untuk prasarana pihak kerajaan ialah dari segi penempatan, dari segi pembelian katil, pembelian ubat dan sebagainya. Begitu juga dengan pusat-pusat karantin perlu ditambah. Dan satu lagi, bebanan kepada anggota kesihatan itu sendiri yang kapasitinya tetap sama, tidak berubah daripada awal pandemik sampai sekarang. Seperti yang Haji Faiz sebut tadi, sama juga, tetapi jumlah kes meningkat masuk ke ward, sehingga kan ward-ward sudah mencapai ke tahap-tahap yang hampir penuh dan ada yang telah melebihi kapasiti yang sepatutnya. Jadi di sini perlu kita fikirkan bersama bagaimana untuk kita keluar sebaik mungkin untuk kita kembali kepada normal seperti yang kita idam-idamkan, seperti kita ingat-ingatkan sebelum daripada berlakunya pandemik ini. Alhamdulillah, antara ikhtiar yang kita lakukan, selain daripada kita mengenakan beberapa polisi tertentu seperti sekat supaya tidak ada pergerakan di antara negeri, kita buat PKP, kita juga salah satu daripadanya adalah kita menjalankan ikhtiar melalui vaksinasi. Dan ini adalah modaliti ataupun kaedah-kaedah yang kita lakukan untuk menyekat virus ini supaya tidak terus merebak dalam masyarakat. Dan seperti mana yang Haji Faiz sebut tadi jugalah, bahawa yang kita bimbang sekarang ini timbulnya varian-varian baru. Di mana varian-varian baru ini dia punya keganasannya agak lebih dan kadang-kadang ia terus pergi ke tahap yang lebih serius, 3, 4 dan 5. Dan inilah yang membimbangkan kita, dan alhamdulillah saya rasa kita teruskan doa supaya dengan apa yang kita lakukan ini melalui PKP, melalui penjarakan fizikal, pakai face mask dan juga ikhtiar melalui mengambil vaksin itu, insya-Allah boleh membantu untuk keluar dengan segera daripada pandemik ini. Saya terima kasih Doktor untuk berkongsi bersama dengan sahabat pendengar, penonton kita pada malam ini berkaitan dengan situasi yang dihadapi oleh negara kita yang tidak berhadapan secara nyata, physically berada di lapangan perang itu. Mereka tidak akan lihat apa yang suasana sukar yang hadapi oleh petugas kesihatan kita, bagaimana petugas-petugas barisan hadapan untuk membantu mengekang penularan wabak ini. Dan ada setengah-setengah masih lagi sehingga ke hari ini, walaupun dah lama kita mengharungi COVID-19 ini dari awal 2020 sehingga ke saat ini, kita berhadapan dengan situasi ini, ada lagi masih cakap-cakap yang mengatakan ianya tidak nyata, ianya konspirasi dan sebagainya. Saya kira ia tidak adil kepada sahabat-sahabat kita yang kehilangan ahli keluarga ekoran pandemik ini. Mereka merasai satu tahap yang mana ada kehilangan nyawa, ada sehingga kan yang tidak dapat melihat
wajah terakhir ahli keluarga kesayangan mereka, sahabat-sahabat mereka mungkin, sebab ada kerana sahabat kita mungkin daripada kalangan mereka tu ada juga yang dikuarantin, ahli keluarganya meninggal dunia dan tidak dapat bersama. Jadi kita nak balik kepada perbincangan kita bersama dengan yang bahagia Dr. Farid berkaitan dengan aspek kehidupan dan juga kematian ini. Yang pasti hari ini angka kematian juga tinggi ekoran dengan pandemik COVID-19 ini, dan sahabat handai kita yang terkesan dari sudut emosi berhadapan dengan kehilangan ahli keluarga ekoran pandemik ini. Ada yang kehilangan tempat bergantung, ketua keluarga mereka dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ekoran pandemik ini, dan ada juga yang kehilangan ahli keluarga, mungkin tak dapat melihat di depan mata, jauh di perantauan sebab kita pun dah lama tak dapat pulang ke kampung, tapi akhirnya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana pandemik hari ini. Dan mungkin kita nak lihat satu aspek lagi lah doktor, kematian itu pasti, cuma kita nak berhadapan dengan situasi yang nyata hari ini, macam mana kita nak didik hati kita, nak ajar, nak pesan dengan kita boleh bersedih, tapi sedih macam mana yang Islam ajarkan dalam aspek kita hari ini, adab kita nak bersedih terhadap kematian itu doktor. Ya, terima kasih Faiz. Yang hormati rakan ahli panel Dr. Suhazli, seterusnya para pendengar dan penonton yang dihormati sekalian. Ya, seperti yang disebut tadi oleh Saudara Faiz, memang suasana yang berlaku pada hari ini mungkin pada sebahagian besar kita ia merupakan suasana yang baru lah. Kita bercakap tentang new normal. Tetapi antara new normal yang kita kena hadapi juga ialah kehilangan ahli keluarga yang dari segi kekerapannya itu lebih tinggi daripada biasa. Kita sendiri di IKIM pun ada kehilangan baru-baru ni Faiz. Sahabat handai, jiran saya di rumah, di kawasan rumah saya pun beberapa orang sudah pergi, sama ada disebabkan oleh COVID ataupun sebab lain lah. Tetapi suasana itu nampak lebih kerap berlaku. Jadi sudah pasti di situ akan ada aspek emosi, kesedihan yang melanda. Ya, kita seperti yang Dr. Suhazli sebut tadi, kita kena all out untuk memelihara kehidupan. Itu mesti menjadi tumpuan utama kita. Kerana kehidupan ini satu nikmat sebenarnya. Dan Allah Ta'ala beri kita hidup ni bukan sekali. Sebenarnya 2 kali hidup, 2 kali mati sebenarnya. Sebab kita pernah hidup sebelum kita datang ke dunia ini. Sebenarnya kalau ikut Al-Quran, kita hidup di sini. Kemudian mati pun kita mungkin sebelum ini kata Al-Quran, kita ini tidak ada apa-apa, kemudian Tuhan beri yang kehidupan, kemudian Tuhan matikan dan Tuhan hidupkan kembali. Ada beberapa ayat yang bercakap tentang aspek itu. Tetapi yang pastinya bila Tuhan memberi kehidupan itu satu nikmat, dan nikmat ini harus disyukuri. Sebab itu tajuk kita hari ini, kehidupan itu harus disyukuri. Syukuri bukan sekadar bercakap Alhamdulillah, tetapi kita kena berusaha sehabis mungkin untuk memelihara kehidupan itu agar dia kekal. Itulah peranan kita punya frontliner, memberi perubatan kepada pesakit-pesakit itu sebenarnya untuk mengekalkan kehidupan, kerana itu juga sebahagian daripada maqasid syariah kita, iaitu memelihara kehidupan, hifzu an-nafs, memelihara nyawa kan. Tetapi mahu tidak mahu kita harus terima hakikat bahawa setelah habis usaha kita dan ikhtiar kita, akan ada juga yang pergi. Kerana itu juga merupakan sunnatullah, merupakan sebahagian daripada sunnah kehidupan yang Allah telah jadikan. Akan ada yang mati seperti mana kita sebutkan tadi. Itu merupakan sebahagian daripada ciptaan Allah. Cuma bagaimana kita nak mengajar atau mendidik jiwa kita dan diri kita supaya kalau ada berlaku kematian itu kita tidak terlalu beremosi dan sedih sehingga kita kadang-kadang lupa diri kita. Kita lupa tentang hakikat kehidupan dan kematian tersebut. Saya sebutkan awal tadi beberapa aspek yang kalau kita faham dalam konteks akidah kita, mungkin kita tidak akan begitu terkesan apabila berhadapan dengan suasana itu. Satu, bahawa ia merupakan ketentuan. Itu merupakan qada dan qadar Allah yang kita perlu imani.
kerana ia merupakan rukun iman kita yang keenam, Faiz, Saya. percaya kepada qada dan qadar sama ada baik ataupun buruk. Kematian ini bukanlah buruk lah arti kata dia berdosa, tetapi kesan dia kepada kita tu kesan yang memudaratkan kadang-kadang dari segi perasaan, dari segi kehidupan. Macam Faiz sebut tadi, kalau si ayah yang masih muda kadang-kadang meninggal dunia, anak-anak itu memerlukan kasih sayang dan memerlukan tanggungan dan lain-lain lagi. Jadi dah pasti dia memberi kesan yang agak teruk kepada kita. Tetapi kalaulah akidah kita kuat, mempercayai dan mengimani bahawa itu adalah qada dan qadar, maka insya-Allah, dan kita kena ingat bahawa ketentuan Allah itu ada jadual dia. Setiap faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sampai ajal itu dia tidak akan awal sesaat ataupun terakhir sesaat. Cuma kita je Faiznya tak tahu jadual malakal maut tu. Jadi oleh kerana itu kita kena ever ready lah, kita kena ever ready. Bukanlah ever ready nak mati, tunggu mati, tetapi kehidupan kita itu kita lalui dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam kepala kita kena sentiasa ingat bahawa kematian itu akan bila-bila masa datang. Jadi bersedia itu bukan bersedia dari segi kesihatan saja, tapi bersedia dari segi amalan dan juga ibadah kita. Itu satu. Yang keduanya, kita kena ingat kematian bukan kehilangan. Ini pelik sekali bunyinya. Kematian bukan kehilangan. Kehilangan mungkin dalam konteks dunia ini. Tapi kan orang Melayu kita kata yang mati itu dia meninggal dunia. Dia meninggalkan dunia ini untuk apa? Untuk dia bergerak ke dunia yang lebih abadi dan lebih kekal, iaitu di akhirat. Jadi maknanya mereka masih hidup. Malah ada satu dua ayat Al-Quran yang mengatakan jangan kamu menyangka orang yang mati itu sebenarnya dia sebenarnya dia mati, tetapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjihad misalnya. Dan orang yang meninggal dunia kerana penyakit ini, wabak ini, mengikut hadis Bukhari dan Muslim, istilahnya ta'un lah, sebab itu mungkin mewakili wabak yang berlaku. Sesungguhnya hadis itu mengatakan bahawa ta'un atau wabak itu adalah penyebab mati syahid bagi seorang Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya kita, kalau kita faham bahawa orang yang mati kerana penyakit ini juga dia harus melalui kesakitan dan juga ujian Allah Ta'ala yang begitu berat, begitu hebat sekali, itu semua juga diberi ganjaran oleh Allah SWT dan dikategorikan sebagai mati syahid akhirat. Jadi kalau kita faham begitu, kita tidaklah terlalu sedih kerana mereka itu merupakan pejuang sebenarnya. Mereka sudah berjuang untuk menghadapi ujian Allah SWT itu, tetapi akhirnya sampai juga ajalnya, maka mereka tetap diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, mungkin kita kena percaya dan faham bahawasanya kematian saudara mara dan sahabat handai kita yang kita sayangi itu sebenarnya sebagai tazkirah kepada kita juga sebenarnya, sebagai peringatan kepada kita. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu sentiasa memberi ingatan. Tapi ini bukan ingatan yang kita bagi kepada sahabat dan kawan kita, tetapi Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita melalui experience kematian ini. Dan kematian itu kan benda yang pasti kan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mungkin bila kita lihat kematian di hadapan mata kita, Faiz, ya, itu kita punya keyakinan itu tinggi, tapi itu masih dipanggil ainul yakin. Yakin di tahap kita dapat lihat di hadapan mata kita. Tetapi kita kena ingat nanti kita sendiri akan merasai pengalaman itu. Hakul yakin tentang kematian. Jadi kalau itu cara kita melihat, mungkin sedikit sebanyak dia dapat mengurangkan rasa sedih, rasa duka cita kita dengan kematian. Saya selalu bagi contoh macam ni, Faiz, orang yang menghadapi orang yang meninggal ini, kita kena ingat dia semacam kita ramai-ramai tunggu bas, Faiz. Tiba-tiba bas datang, tapi sebab terlampau ramai tak semua orang dapat naik. Mungkin kawan kita atau jiran kita dapat naik bas, kita tertinggal. Begitulah kehidupan. Kita punya bas ni sampai tapi kita tak dapat nak naik. Maknanya belum sampai ajal kita lah. Tapi bukan bermakna bas kita tak akan datang. Akan datang lagi bas yang kemudian. Dan akan datang nanti bas yang kita boleh naik. Di situlah masa untuk kita juga mengikuti
sahabat, saudara kita yang telah pergi itu menuju ke destinasi yang sama, ke alam yang abadi itu, cuma kita ni jadual lambat sikit sahaja. Jadi kalau cara kita melihat begitu, sebenarnya kita tidaklah merasa begitu kehilangan kerana kita juga akan bersama mereka nanti. Dan satu last Faiz, kalau kita fikir logik pun sebenarnya sekarang ni orang yang lebih ramai orang yang dah meninggal dunia ataupun orang masih hidup. Sejak zaman Nabi Adam dulu. Dah pastilah yang telah meninggal dunia. Maknanya yang dah berada di alam barzakh nak menuju ke alam baqa, alam abadi itu lebih ramai lagi. Kalau nak kata nak kata mudah, meriah di sana lagi daripada yang kita yang tertinggal ini kan. Jadi tapi janganlah rasa kalau meriah tu kita rasa nak cepat ke sana dan lupa kehidupan ini, kerana Quran kata jangan lupa la walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib dan juga kehidupan kamu di dunia ini. Wallahu a'lam. Saya terima kasih doktor untuk penjelasan berkaitan dengan aspek kita nak merasai kesedihan ahli keluarga yang kehilangan dan sebagainya. InsyaAllah apapun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti berkaitan dengan kematian itu. Yang mati pastinya sudah meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini. Yang hidup kita hari ini seperti yang doktor sebut tadi, hargai dan syukuri kehidupan kita, sehabis baik jaga diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, semua orang lah insyaAllah kita jaga. Dan paling penting macam doktor sebut, bukan sekadar persediaan kita dari segi kesihatan semata-mata, aspek ibadah juga perlu kita persiapkan diri kita untuk berhadapan dengan alam kematian, dan insyaAllah kita ke alam yang lagi satu insyaAllah. Dan kita nak bersama dengan bahagia Dr. Suhazli berkaitan dengan hari ini macam doktor sebut tadi, usaha-usaha yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan semualah di seluruh dunia yang mana telah pun diwujudkan vaksin untuk kita sama-sama membendung jangkitan COVID-19 dalam kehidupan kita, dalam masyarakat hari ini. Dan kita disarankan oleh pihak kerajaan hari ini untuk capai akhirnya imuniti kelompok itu agar kita dapat hindarkan wabak COVID-19 ni, tiada jangkitan-jangkitan lagi setelah adanya aspek vaksin yang giat dilaksanakan di seluruh negara sekarang ini. Dan cumanya aspek usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan ini tidak mendapat perhatian ramai juga. Ramai yang masih lagi menentang, ramai yang masih lagi memberikan respon-respon dan juga reaksi negatif yang mungkin bercerita tentang perkara-perkara yang kita pun tak tahu kesahihannya, dari mana data-data yang mereka dapatkan tentang vaksin ini. Masih ada lagi teori-teori berkaitan vaksin ini diwujudkan terutamanya oleh golongan-golongan anti vaksin kan, pelbagai lagi teori konspirasi, dan ada juga yang mengaitkan ambil vaksin ni sebagai orang yang takut mati. Ada juga yang bagi alasan takut mati kalau ambil vaksin. Macam mana doktor, khususnya pihak KKM sendiri nak jelaskan betul-betul tentang peranan vaksin tu dalam kita nak memerangi wabak ini, doktor? Doktor mute dekat situ doktor. Okey, minta maaf. Okey, terima kasih kepada Haji Faiz dan terima kasih kepada Dr. Muhammad Farid dan semua penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila menyebut berkaitan dengan mati ini, ialah kita tak boleh lari daripada mati. Setiap daripada kita pasti akan mati. Tak ada lagi orang boleh tongkat dunia sampai beribu tahun. Tak ada. Semuanya akan menuju kematian. Hatta kalau memikirkan berkaitan dengan wabak ini pun, seperti yang Faiz sebut tadilah, sebab dia kata takut mati lebih takut daripada COVID dan sebagainya. Maksudnya ada yang sampai ke tahap tu. Dan saya ingat balik seperti mana yang telah disirahkan kisah Saidina Umar yang sebelum daripada masuk ke Syam, yang hadis yang begitu masyhur yang biasanya disebut oleh para alim ulama. Dan kalau melibatkan wabak COVID ni biasa dia akan sebut, iaitu berkaitan dengan hadis yang Saidina Umar tak masuk ke Syam sebab berlakunya wabak ta'un, amwas berada di Syam pada masa tersebut. Sehingga kan ada sahabat yang bertegur, kenapa dia kata kenapa Saidina Umar tak nak masuk? Adakah perbuatan ini termasuk daripada melarikan diri daripada takdir Allah Ta'ala? Saidina Umar terus menjawab, dia kata na'am tafirru min qadarillah
ila qadarillah. Maksudnya kita berusaha dan berikhtiar itu bukan untuk lari daripada takdir mati. Andai kata kita takdir mati, itu adalah ketentuan yang kita peroleh. Kita tak boleh hanya berpelut tubuh, tak apalah kalau COVID nak mari saya terima dan saya mati. Tak boleh macam tu. Sebab di dalam agama kita mengajar supaya kita berikhtiar. Berikhtiar. Kita tak boleh menjadi golongan yang hanya seperti golongan Qadariyah ataupun golongan Jabariyah yang 100% serahkan kepada Tuhan Allah Ta'ala, dan ada juga golongan yang 100% yang berusaha yang tidak bersandarkan kepada Tuhan. Ada juga macam tu. Jadi kita terpaksa, kita ni adalah golongan sunnah wal jamaah, kita mesti mengadakan dan mewujudkan ikhtiar itu. Dan di sinilah banyak solusi yang telah kita kemukakan dan telah pun saya sebut daripada peringkat pusingan yang pertama tadi. Seperti penjarakan fizikal. Orang duk sebut bahawa kenapa kita nak ikut sangat WHO. WHO ni kafir, dia kata. Tu antara hujah-hujah yang disebut. Dan WHO ni adalah konspirasi dan sebagainya. Kalau kita tengok balik-balik, semua yang kita lakukan SOP itu sebenarnya merujuk semula kepada Nabi SAW. Contoh kuarantin. Hadis saya bacakan tadi. Melibatkan kuarantin. Melibatkan tak boleh masuk ke satu kawasan kalau ada wabak. Dan orang yang duduk dalam kawasan tersebut tak boleh keluar. Ini adalah yang telah dianjurkan oleh WHO dan juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya WHO rujuk balik kepada Nabi. Jaga kebersihan. Begitu juga. Penjarakan apabila suatu penyakit berlaku pada setiap individu. Nabi suruh jarak dalam jarak satu tombak. Itu juga yang dianjurkan oleh Nabi. Maksud katanya, apa yang dianjurkan WHO itu bukan semata-mata WHO, tapi sebenarnya kalau kita teliti, titipkan balik-balik, ianya adalah sumbernya adalah daripada sunnah Nabi SAW. Jadi apabila kita melihat usaha-usaha yang telah dilakukan ini adalah bukan semata-mata kita nak tolak takdir yang akan wujud, mungkin mati ataupun sakit, tetapi ini adalah ikhtiar untuk kita terus hidup, sementara hidup, dan seperti mana yang Dr. Farid tadi sebutlah, sebab kalau nak bandingkan yang mati lagi ramai, dia semua berada kat sana tu lagi ramai kan, maksudnya di situ. Tapi selagi Allah Ta'ala bagi kita kehidupan ini, kita hargailah sebaik mungkin dan kita syukurilah. Dan andai kata Allah takdirkan kita mati, maka kita minta takdir kita mati itu adalah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala apa usaha yang kita lakukan. Bukannya kita berserah begitu saja, tetapi kita mesti melakukan mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berbalik semula kepada yang DJ Faiz sebut tadi berkaitan dengan plan yang telah dibuka kerajaan. Ini adalah salah satu pada ikhtiar untuk kita keluar daripada pandemik. Di mana kerajaan telah menetapkan 3 fasa yang utama untuk pemberian vaksin. Fasa pertama golongan frontliner, fasa yang kedua untuk golongan yang berisiko tinggi, fasa ketiga untuk masyarakat semua keseluruhan. Dan alhamdulillah dalam minggu lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengeluarkan satu pelan pemulihan. Dengan harapan dengan pelan pemulihan itu jangkaan kita mengikut apa yang telah pun dianjurkan oleh kerajaan, perolehan vaksin yang akan diterima nanti, insya-Allah kita boleh keluar daripada pandemik ini seawal-awalnya, paling tidak mungkin bulan 11 ataupun bulan 12 ataupun lebih awal kalau kita kesemuanya bersungguh. Cumanya yang menjadikan saya lah pertama sekali dan kami lah, kita lihat bahawa jumlah pendaftaran untuk vaksinasi baru 50% lebih. Yang tu insya-Allah saya rasa IKIM sendiri akan terus mewawarkan kepada masyarakat supaya terus daftar. Semata-mata daftar tak adalah untuk kita buat jadual sebaik mungkin. Okay? Dan kita nak, kenapa kita nak capaian itu kepada capaian yang paling optimal, paling tidak 80%. Kalau tak dapat pun at least 70-80%. Sebab adalah untuk dipanggil immunity secara kelompok ini. Kalau nak uras bahagian immunity kelompok ni agak panjang. Tetapi kita boleh ambil beberapa pengalaman daripada negara-negara yang telah berjaya. Walaupun tak capai 80%, tapi kita tengok 3 faktor utama kejayaan mereka. Bukan 3 faktor, 3 perkara yang kita boleh belajar daripada mereka. Yang pertama,
Setelah pemberian vaksin melebihi tahap 50% dan ke atas, kita dapati jumlah kes yang beresiko, yang bergejala berkurangan. Yang kedua, kes-kes yang serius, teruk, yang tahap 3, 4 dan 5 tadilah, berkurangan sehingga 80% kurang. Dan kes kematian menjulam jatuh. Maksudnya sebelum ni beratus-ratus ribu, contohnya dekat Kanada, dekat dengan UK, dekat US dan sebagainya, memang sampai ke satu ketika zero kematian sehari. Dan inilah yang kita perlu belajar daripada mereka dengan kaedah yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan ini bukan semata-mata nak tolak takdir, tapi ini adalah ikhtiar yang kita lakukan, iaitu kita bukan lari daripada takdir Allah Ta'ala, tapi kita menuju kepada takdir Allah yang lain yang kita lakukan melalui ikhtiar ini, insyaAllah. Saya terima kasih doktor untuk penjelasan itu. Semoga apa jua tindak tanduk kita yang kita lakukan hari ini berlandaskan apa yang telah diarahkan, berlandaskan syariat kita itu, kita nak tak lain tak bukan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga macam doktor sebut tadi lah, kematian itu kita harapkan kematian yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah aspek-aspek usaha yang kita jalankan dah kita buat bersungguh-sungguh dekat atas dunia ni. InsyaAllah kita nak masuk ke pusingan yang terakhir berkaitan dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ini, perbincangan kita tentang kehidupan disyukuri, pemergian diredai. Untuk sama-sama kita fahamkan betul-betul macam mana kita nak syukuri kehidupan kita hari ini, dan yang pergi kita redai pemergian tersebut, insyaAllah. Kita mulakan dengan Dr. Farid untuk kesimpulan bicara kita pada malam ini untuk Forum Bicara Ad-Din. Silakan doktor. Terima kasih Faiz. Alhamdulillah kita dah berbicara tentang soal hidup dan mati ini, dan saya rasa bersyukur malam ni kerana Dr. Suhazli mengambil peranan menekankan tentang kehidupan. Walaupun saya tadi banyak soalan tentang kematian, tetapi seperti mana yang kita juga maklum tadi bahawa kedua-duanya itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup pun itu merupakan qada dan qadar Allah, kita mati pun itu merupakan qada dan qadar Allah. Yang pasti kita ni tak tahu apa yang telah ditakdirkan, apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka peranan kita ialah untuk mengikut apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang hidup dan mati. Antaranya ialah Allah Ta'ala kata ketika kita hidup ni, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh, berusahalah dengan bersungguh-sungguh. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, beramallah kamu, dan Allah akan melihat, Allah dan Rasul dan orang mukmin akan melihat amalan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya selagi ada ruang, selagi ada usaha yang kita boleh lakukan untuk menjadikan kehidupan kita ni kehidupan yang terbaik, sama ada dari segi jasmaninya ataupun dari segi rohani dan agamanya, maka kita kena lakukan yang terbaik. Maka itu sebahagian daripada usaha untuk kita mendapat tadi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kehidupan yang kita syukuri, kematian yang diredai. Sebenarnya kedua-dua itu satu sahaja dia punya kata kuncinya, kita nak kebaikan, hasanah. Kita nak ubudiyah yang terbaik. Sebab itu doa yang kita selalu baca sebelum selepas solat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta di dunia ini pun kita baik, dan di akhir nanti pun kita baik. Maknanya hidup pun dalam keadaan baik, mati pun kita insya-Allah kita minta mati dalam keadaan yang terbaik. Jadi itu saya ingat, itulah mungkin kesimpulan saya dalam konteks perbahasan kita mengenai hidup dan mati ini pada malam ini, Faiz. Terima kasih. Terima kasih banyak doktor untuk penjelasan dan kesimpulan, dan insya-Allah kita nak dengarkan sedikit kesimpulan bersama dengan bahagia Dr. Suhazli sendiri berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Silakan doktor. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Faiz, terima kasih kepada sahabat panelis Dr. Muhammad Farid. Ikhtiar yang kita lakukan adalah salah satu yang perlu kita buat dengan sebetul-betulnya. Dan apabila kita buat sebetul-betulnya itu, mestilah kita lakukan dengan betul-betul. Dengan betul-betul. Dan apabila kita telah mencapai ke tahap yang maksima, usaha yang kita lakukan itu
kemudian kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan inilah yang diusahakan, yang dilakukan oleh kita yang berada di, saya sendirilah yang berada di klinik kesihatan dan juga berada di frontliner ini, mencari solusi-solusi yang terbaik demi kepentingan rakyat, demi kepentingan manusiawi itu juga, dan dengan mengingatkan bahawa untuk menjaga satu nyawa seolah-olah kita telah menyelamatkan ummah secara keseluruhan. Jadi pesanan terakhir saya lah kepada para penonton dan juga para pendengar sekalian, yang pertama sekali adalah kita kalau boleh dalam negara kita dalam menguruskan wabak ini, kalau boleh kita kena dapatkan satu single command. Single command maksudnya kita kena dapatkan daripada satu komando yang khusus berada di depan yang mengarahkan apa yang perlu kita lakukan dengan asas-asas sains dan asas-asas agama. Alhamdulillah dalam negara kita mempunyai tonggak yang kemas berkaitan itu. Dengan sistem perubatannya ada dan sistem agama kita ada melalui mufti-mufti, jabatan-jabatan tertentu yang menguruskan berkaitan dengan hukum hakam dan sebagainya. Kita mesti bergerak kepada tonggak ini dan komandonya adalah mesti diuruskan orang yang betul-betul berwibawa untuk keluar kita ni daripada pandemik yang berlaku buat masa sekarang ini. Dan akhir sekali, selepas daripada kita berikhtiar, berdoalah insya-Allah. Kita berdoalah. Itu adalah senjata bagi seorang mukmin untuk kita lari daripada wabak ini terus mewabak di dalam masyarakat kita. Wallahu alam, terima kasih sekali lagi kepada Aikin kerana menjemput saya bercakap berkaitan dengan isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yang Berbahagia Dr. Suhazli berkaitan dengan penutup kesimpulan bicara kita pada malam ini untuk Forum Bicara Ad-Din. Saya nak ucapkan terima kasih berbanyak kepada Yang Berbahagia Dr. Farid atas kesempatan berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini, peringatan demi peringatan untuk kita sama-sama. Kadang-kadang kita faham, kita tahu tentang hakikat kematian, cuma kadang-kadang bila dijentik dengan ada ahli keluarga kita, ada kehidupan di keliling kita yang diuji dengan kematian, maka kita lupa tentang aspek redha itu sendiri. Dan akhirnya malam ini dapat kita sama-sama hayati betul-betul tentang kehidupan yang perlu kita syukuri dan pemergian yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang hendak kita redha pemergian tersebut. Dan apapun kita doakan semoga yang diuji positif hari ini, kita doakan kesembuhan buat mereka yang terkesan ekoran pandemik ini dari segi emosi, dari segi ekonomi. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar buat semuanya. Dan kepada petugas kesihatan kita, petugas barisan hadapan yang mungkin saat ini mereka menghadapi kelesuan emosi, keletihan fizikal, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan buat mereka. Dan kepada ahli keluarga yang kehilangan ibu ayah, mungkin keluarga-keluarga terdekat dan sahabat handai, mungkin kita doakan semoga diberikan ketenangan emosi buat mereka. Dan yang telah pergi meninggalkan kita, sama ada diuji kerana pandemik ini maupun apa juga aspek-aspek yang menjemput mereka dari dunia ini, kita sama-sama doakan semoga mereka ditempatkan di kalangan para solihin. Apapun, terima kasih banyak kepada semua tamu kita pada malam ini. Terima kasih Yang Berbahagia Dr. Farid, Yang Berbahagia Dr. Suhazli bersudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita dalam kesibukan masing-masing. Semua ada peranan. Dr. Farid berkongsi peranan bagaimana pentingnya kita untuk berhadapan dengan situasi pandemik ini dalam apa yang Islam ajar. Dan Dr. Suhazli pastinya di barisan hadapan untuk bertugas. Kita sama-sama doakan semoga dipermudahkanlah setiap urusan kita dalam berhadapan suasana sukar saat ini. InsyaAllah, terima kasih banyak atas kesempatan kita. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat saya, terima kasih atas perhatian anda menonton Forum Bicara Ad-Din kita kali ini. Yang mendengarkan siaran ini, ikuti semula sekali lagi ulangannya pada setiap hari Ahad, dan insyaAllah kita akan kembali setiap Jumaat jam 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum.